Saya rakam dulu. Okay, so ni direkam. Okay, kita terus pergi ke PowerPoint. Semua sihat dah, dua-dua? Siap, Ustaz. Okey. Sekejap ada kelas kan? Sekejap, PowerPoint tengah masuk. Okey, nampak PowerPoint saya? Nampak PowerPoint saya? Nampak. Okey, so kita mulakan kelas. So, selamat tengah hari pada Cezarian dan juga Govani. So, hari ini kita akan masuk kursus seperti biasa, iaitu CON 30031, masalah dan isu moral. Okey, so pengajar itu saya sendirilah. Okey, so macam biasa, kita akan tonton video dulu. Tengok video betul-betul. Kemudian, saya nak kamu dua-dua buat rumusan lah tentang video tersebut. Boleh? Boleh. Okey. Ustaz, boleh tutup kamera Ustaz? Ha? Boleh tutup kamera tak? Nampak? Saya punya ni. Video. Nampak video saya? Nampak. Dua-dua nampak? Dua-dua nampak ke video? Nampak. Okey, kita ulang balik.
Okey, so kita dah habis. Okey. Okey, apa yang dapatan yang korang dapat daripada video tersebut? Uh, apa ni, kalau ada masalah tu jangan gunakan jalan yang salah. Hmm. Okey, Ziziren, apa yang awak dapat? Hello, dengar. Ha? Dengar tak Cik? Ustaz? Apa yang awak dapat tentang video tersebut? Tak keluar video Ustaz? Tak keluar video. Haa. Okey, tak apa. Govani, apa lagi awak dapat tentang video tu? Uh, jangan apa ni, dia ada masalah dengan kawan-kawan dia. Hmm. Lepas dia ada masalah tu, dia ambil lah jalan yang salah. Macam menagih dadah tu. Hmm. Kemudian dia ni, dia ada masalah sampai dia lupa pasal keluarga dia. Hmm. Lagi, apa lagi awak dapat? Hmm, Hmm. Ziziren, Ya Ustaz? awak dengar tadi apa yang Govani cakap? Dengar? Okey. So, apa yang kita akan belajar hari ni? Pasal pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Govani? apa ni? Apa ni, kalau ada masalah jangan gunakan jalan yang salah. Hmm. Okey, so hari ni kita akan belajar tentang masalah dadah. Okey. Hari ni kita akan belajar tentang masalah dadah. Jadi yang tu semua tadi yang Govani sebut, yang Ziziren sebut tadi adalah semua masalah-masalah yang berkaitan dengan dadah. Okey. So yang lepas kita belajar apa? Yang lepas kita belajar tentang masalah apa? Masalah Hmm. macam apa, datang lewat gitu. Kita belajar tentang masalah disiplin. Ha. So kita masalah disiplin juga boleh berlaku dengan sebab masalah dadah. So dadah juga boleh menyebabkan masalah disiplin. Tadi kita tengok dalam video tadi kan. Asal dia kena amaran dengan cikgu dia. Kemudian kawan-kawan dia tak nak berkawan dengan dia. Sebab apa kawan-kawan dia tak nak berkawan dengan dia, cikgu dia bagi amaran pada dia? Sebab dia melanggar masalah disiplin. Dia ada masalah disiplin. Betul? Okey. So daripada masalah disiplin tersebut, dia menyebabkan dia mengambil apa? Dadah. Mengambil dadah. Okey. Sizrin, Ya Ustaz. cuba baca. Ni dadah. Ha. Dadah ialah apa-apa juga bahan kimia sama ada asli atau tiruan apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan secara disuntik, dihidu, dihisap atau dimakan boleh mengubah fungsi tubuh badan seseorang dan organisma dari segi fizikal atau mental. Okey, apa yang awak faham tentang petikan ni? Dadah dia ada banyak jenis dan banyak cara untuk Untuk apa tu? Sizrin, untuk apa? tak tahu lah nak cakap apa. Untuk diambil lah maksudnya.
Okey, Govani. Apa yang awak dapat tentang petikan? Dadah ni banyak jenis, sama ada dari suntikan, dari segi pil. Okey. So daripada dadah ni boleh menyebabkan tubuh badan kita Rosok. rosak, boleh jadi lesu, boleh jadi agresif. Itu apa nama? Simptom-simptom yang yang orang akan alami apabila dia mengambil dadah. So ini adalah definisi yang berkaitan dengan dadah. Nanti dalam soalan periksa dia keluar berikan maksud menyalahgunakan dadah. So dadah ialah apa-apa jua bahan kimia sama ada asli atau tiruan apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan secara disuntik, dihidu, dihisap atau dimakan boleh mengubah fungsi tubuh badan seorang organisma dari segi fizikal atau mental. Okey. So penyalahgunaan dadah. Maksud penyalahgunaan dadah ni apa? Macam kalau dalam bidang rawatan kita guna untuk apa ni? Buat pembedahan. Tapi kalau salah guna tu macam kita gunakan benda tu melebihi had dia. Gua ni Sizrin? Macam Panadol, ubat batuk. Kalau salah disalah pakai macam melebihi had akan membawa padah. Okey, so maksud dia bila kita kata penyalahgunaan dadah ni sebenarnya dadah ni ada fungsi dia untuk tubuh badan manusia. Contoh macam tadi ubat-ubatan lah. Macam ubat batuk, macam Panadol dan lain-lain. Tapi fungsi dia adalah untuk menyembuhkan penyakit. Kita nak ambil dadah tu mesti kita kena dapat daripada nasihat daripada doktor ataupun orang yang mahir dalam bidang perubatan lah. Kalau kita beli di farmasi, maksudnya nasihat daripada pegawai farmasi tersebut. Ataupun kita beli di kedai-kedai, Panadol, ubat batuk dan sebagainya, maka kita kena sebelum kita guna tu kita kena baca dulu introduction dia. Introduksi dia berkaitan dengan cara penggunaan bahan tersebut. Jadi bila kita kata salah menggunakan dia tu maksudnya kita ambil lebih dos daripada yang dibenarkan. Sebab tu kita pernah dengar ada orang salah guna ubat batuk. Dia hayal disebabkan ubat batuk. Dia hayal disebabkan ubat-ubat lain. Itu. Boleh faham eh? Boleh tak? Boleh. Ada apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya tak? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, kita pergi yang seterusnya. Faktor-faktor penagihan dadah. Okey, Govani. Cuba baca faktor-faktor penggunaan salah penagihan dadah ni. Okey, antara faktor-faktor penagih dadah ialah institusi kekeluargaan yang goyah. Okey, apa maksud dia? Maksudnya macam keluarga kita tu ada masalah, dia menjadi tegang. Dia apa ni? Bila kita ada masalah keluarga apa, nanti kita boleh tertagih dengan dadah sebab macam video tadi tu, dia nak selesaikan masalah, dia guna cara yang salah. Contohnya penagih dadah. Okey, Sizrin? Mungkin seseorang remaja tu dia stres kot. So dia mengambil ambil keputusan untuk lepaskan stres dia apa semua. So dia ambil dadah. Okey. Yang berkaitan dengan institusi keluarga ni. Okey. Institusi keluarga ni maksudnya keluarga kita lah. Dalam keluarga kita, bila sebut institusi keluarga ni,
dia mesti terdiri sekurang-kurangnya suami isteri. Kalau besar lagi, suami isteri anak-anak. Kalau besar lagi, suami isteri anak cucu. Itu yang dinamakan sebagai institusi keluarga. Okey? Bila dia kata institusi keluarga yang goyah, maksudnya yang goyah ni maksudnya keluarga dia ni ada masalah. Mungkin ibu bapa dia bergaduh di rumah, mungkin dia tak sefahaman dengan ibu bapa dia, mungkin dia tak sefahaman dengan ahli keluarga dia, abang dia, adik dia, kakak dia. Okey? So disebabkan benda tu dia mencari keterangan dia di luar. Dia stres ke, kan, hari-hari dengan mak bapak dia bergaduh ke, apa semua, disebabkan benda tu dia mengambil dadah untuk mencari ketenangan. Okey. Boleh faham Boleh. Lain pada tu ada tak? Lain pada tu. Tak dengar Ustaz apa? Selain daripada tu ada tak? Apa Ustaz? Yang berkaitan dengan institusi keluarga ni, yang goyah ni, menyebabkan dia ambil dadah ni. Kehilangan kerja. Macam dia keluarga dia kehilangan kerja. Kadang-kadang kita remaja ni, kita stres dengan ibu bapa kita. Sebab mungkin hari-hari kita kena torture dengan mak bapak kita kan. Ataupun kita punya belajar tak bagus, mak bapak kita marah kita, mak bapak kita kontrol kita. Cuma dalam hal ni kita kena ambil positif dalam hal tersebut. Kenapa mak bapak kita kontrol kita? Kenapa mak bapak kita bising kat kita, marah kita? So kita kena tengok positif lah. Sebab yalah dia bapak kita kan, dia nak memastikan kita ni anak yang berjaya. Sebab satu hari nanti kita kena belajar hidup sendiri. Kita tak boleh bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa kita. So kita kena bekerja, kita kena cari pendapatan sendiri. Sebab mak bapak kita dia tak boleh nak sara kita selama-lamanya. Sebab dia akan hari tua dia akan lemah. Kederat dia pun, tubuh badan dia pun dah makin lama makin tak larat. So kita pula lah akan jaga dia. Jadi mak bapak kita disebabkan benda-benda gitu sebab mak bapak kita ni dia fikir ke hadapan. Dia fikir tentang masa depan anak-anak dia. Disebabkan benda-benda tu lah menyebabkan mak bapak kita kadang-kadang dia marah kita. Sebab apa dia marah? Dia nak memastikan kita ni menjadi anak yang berjaya, anak yang sempurna, anak yang mempunyai moral yang tinggi, patuh pada agama, patuh pada undang-undang, patuh kepada masyarakat. Kan? Itu. Okey, yang kedua. Apa yang kedua? Pengaruh rakan sebaya. Sizirian, macam mana pengaruh rakan sebaya menyebabkan dadah tadi? Biasa kalau remaja ni dia suka cuba benda baru. Kena hasut sikit je lah. Member terus on dia. Sebab orang remaja ni, dia apa-apa dia lebih dengar kawan dia daripada parent dia. Daripada ibu bapa dia. So apa-apa sikit dengan kawan-kawan dia. Apa-apa sikit dengan kawan-kawan dia. Sebab tu orang remaja ni dia suka keluar melepak dengan kawan-kawan dia. Kadang-kadang kenapa dia suka pergi sekolah, kadang-kadang sebab dia nak jumpa kawan-kawan dia. Dia nak lepas stres dengan kawan-kawan dia. Dia nak bersembang-sembang, nak bersonok-sonok. Cuma kita kena ingat, bila kita kawan dengan kawan kita ni, kita kena protect diri kita. Kita sendiri yang kena cari kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang tak boleh merosakkan kita. Dan kawan-kawan kita tu yang boleh menyebabkan kita berjaya seperti mana dengan kawan-kawan kita yang di luar. Boleh faham? Okey. Boleh. Okey. So pengaruh rakan sebaya ni, dia ada positif, dia ada negatif. Yang positif apa? Govani. Contohnya dia jadi macam kita jadikan dia sebagai jejak langkah kita. Macam contohnya orang tu rajin belajar, siapkan kerja awal,
Jadi dia jadi macam mentor bagi kita lah. Jejak langkah bagi kita. Itu salah satu positif kan. Okey, Zizrin. Ya Ustaz. Okey, yang negatif pengaruh rakan sebaya ni apa? Kawan ni macam cermin lah. Kalau dia tidur lambat, kita tidur lambat. Tu siapkan kerja lambat, kita pun siapkan kerja lambat. So patut tak kita ikut macam tu? Tak. Tak patut. So kita kat sini macam saya kata tadi lah, kita kena protect diri kita. Walaupun kita tak akan lepas. Dalam masyarakat nanti kita dah terjun kat lampangan, dalam masyarakat, gaul dengan kawan-kawan kita, kita akan jumpa kawan-kawan yang macam ni. So, kita sendiri yang kena bertindak. Macam mana nak protect diri kita supaya tak terjebak dengan benda-benda yang negatif dengan kawan-kawan kita. Paling baik sekali kita kena jadi sebagai role model kepada kawan-kawan kita. Maksudnya kita kena positif dengan kawan-kawan kita. Kawan kita nak ambil dadah, kita kena tegur. Kita kena, tak boleh tegur, tak jalan, kena tinggal kawan-kawan kita yang macam tu. Okey. Kawan kita ajak monteng, kita kena tegur. Dia tak mau dengar juga, dah berkali kita tegur. Kita kena tinggal kawan-kawan macam tu. Kita tak boleh join. Takut nanti kita juga terjebak. Boleh faham? Boleh. Okey, yang ketiga, Zizrin. Pengaruh media massa. Okey, apa maksud pengaruh media massa menyebabkan penagihan dadah ni? Apa nak? Media massa ni tahu apa maksud dia? Media sosial. Media sosial tu sebahagian daripada media massa. Tahu Ustaz. Media massa ni dia ada dua. Media elektronik dan juga media cetak. Media elektronik ni bunyi apa tu? Orang renovate je. Okey. Okey. Pengaruh media massa ni dia ada dua. Satu media cetak, satu media elektronik. Yang awak sebut Facebook tadi tu adalah media elektronik. Yang sekarang ni orang guna Facebook, WhatsApp, Twitter, apa lagi Instagram, apa lagi blog, website, apa lagi Telegram, kan? Banyak lagi benda-benda yang komunikasi tu, itu semua adalah media elektronik. Kalau media cetak ni pula semacam contoh surat khabar, surat menyurat, majalah, yang berkaitan lah, yang bercetak. Itu. Jadi media massa ni dia adalah sedikit sebanyak menyumbang kepada faktor-faktor penagihan dadah ni. Contoh, kita tengok filem yang ganas-ganas lah. Dalam filem tu dia ajar, dia tunjuk cara macam mana nak ambil dadah, macam mana nak dapatkan dadah. So kita ambil daripada tunjuk cara yang filem tu ajar, kita buat benda tu. Tu yang dipanggil pengaruh media massa ni menyebabkan berlakunya penagihan dadah. Macam saya kata tadi lah, kita sendiri yang kena protect diri kita. Kan? Kita tengok filem, kita jangan ambil yang negatif dia, kita ambil yang positif lah. Kan? Kalau kita ambil negatif dia, hancur lah kita. Boleh faham? Boleh faham? Boleh, Okay. boleh. Dalam media apa lagi yang selain daripada filem, apa lagi yang menyumbang kepada berlakunya penagihan dadah ataupun masalah-masalah sosial yang lain? Iklan kot. Iklan. Iklan. Maksudnya? Maksudnya macam iklan tu cerita pasal dadah. Lepas tu kita pun terfikir macam mana rasa dadah, macam nak try je lah, gitu. Boleh jadi lah kan? Zizrin, ada? Tak ada Ustaz. Pening lah media massa ni. Oh, pening. Okey. So, bila kita sebut media massa ni dia ada yang baik, dia ada yang tak baik. So, kita sendiri yang kena tentukan
Mesti ambil yang benda yang baik, yang mematuhi etika, mematuhi peraturan moral, mematuhi adab-adab dalam agama kita. Tu. Okey? Okey, Govani. Yang keempat apa? Sikap remaja itu sendiri. Maksudnya? Maksudnya macam benda tu datang daripada diri kita. Bila kita tak boleh kawal diri kita, bolehlah terdagih dengan benda tu. Contohnya macam pengaruh kakak sepaya tadi, dia ajak kita ajak kita tu macam terikut-ikut. Macam kita tak kawal diri kita. Okey, sikap remaja ni, sebab remaja ni dia baru masuk alam baru tau. Dia baru nak kenal dunia, dia baru nak belajar tentang dunia. Dan remaja ni dia punya perangai dia suka mencuba benda yang baru. Sebab tu kalau kamu tengok dalam Facebook, orang muda ni dia suka tunjuk benda-benda yang baru dia buat dan dia rasa megah dengan benda-benda baru tu. Sebab orang lain tak boleh buat, dia buat. Contoh baru ni saya ada tengok satu viral budak perempuan, dia hobi dia bela siput babi. Dia letak siput babi tu dekat muka dia. Kenapa dia viralkan benda tu? Sebab orang lain tak buat dan hobi dia lain daripada orang lain. Itu satu sikap ya. Banyak lagi kalau kita tengok dalam FB kan. Contohnya pergaulan lelaki dan perempuan, bubur dekat wall dia, dekat dia punya profile dia. Kan? Sebab apa dia buat benda tu semua? Sebab dia bangga, sebab dia boleh buat benda tu orang lain tak boleh buat. Dia tayang kata dia dapat awet yang lawa, yang comel. Kan? Itulah merempit. Kan? Atau lupa raya. Dia viralkan benda tu. Sebab apa orang lain tak boleh buat. Dia boleh buat, dia boleh langgar undang-undang negara. Kan? Dia rasa megah dengan benda-benda tersebut. So benda-benda tu kita kena elakkan lah. Okay. So yang seterusnya, Sizrin, yang kelima. Pegangan agama yang rapuh. Apa maksud dia? Dia ada pegangan lah, macam tak ada benda yang dia nak takutkan. Okay. Okay, ada lagi? Apa lagi lah? Kalau buat agama ni dia tahu mana salah, mana betul. Okay. Govani? Pegangan agama ni macam agama kita ajar kita jangan buat macam tu, tapi dia buat juga. Macam dia tak pegang teguh lah dekat agama dia. Agama dia ajar macam ni, tapi dia buat benda lain pula. Kira macam dia terpesong daripada ajaran agama dia lah. Okay. So, bila kita pegang pegangan agama yang rapuh ni, maksud dia semua agama memang tak nak tentang penagihan dadah ni, betul? Saya percaya agama Kristian pun sama, dalam agama saya Islam pun sama. Malah dalam agama saya Islam, dia kata apa, orang yang menagih dadah ni, yang ambil dadah ni adalah benda yang haram. Maksudnya buat benda tu adalah dosa. Bila dia mati nanti, dia akan diseksa di akhirat nanti. Okay. So saya percaya agama Kristian pun sama dan agama-agama lain juga sama. Kenapa Islam menolak benda tu? Agama lain menolak benda tu sebab dadah ni dia merosakkan tubuh badan kita. Tak ada orang ambil dadah kita jumpa yang sihatkan tubuh badan. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Disebabkan benda tersebut, maka setiap agama meletakkan bahawa dadah ni adalah satu benda yang salah di sisi agama. Jadi sebab itulah setiap manusia ni kena ada agama. Kenapa kena ada agama? Sebab agama itu adalah pegangan. Agama tu yang membendung manusia supaya berkelakuan baik, buang perlakuan-perlakuan yang tak baik, patuh kepada agama, tak buat benda-benda yang dosa. Sebab apa? Sebab kita yakin Tuhan tengok kita. Tuhan menilai kita.
Okey. Sebab tu pegangan agama yang rapuh ni boleh menyebabkan orang tu mengambil dadah. Sebab dia tak takut dengan Tuhan dia. Dia tak takut dengan siksaan api neraka. Dia tak takut dengan ancaman-ancaman yang agama nyatakan, kan, api neraka dan sebagainya, siksaan kubur, kan. Itu. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Caesarean dengan Giovanni. Daripada faktor-faktor ni, okey, kenapa sekarang ni kita tengok di sekolah masalah dadah ni berlaku? Boleh nyata, boleh bagi kat saya tak? Kenapa benda ni berlaku? Pengaruh rekan sebaya. Masalah Okey, pengaruh rakan sebaya. Kenapa? Okeylah, kita kata pengaruh rakan sebaya, pengaruh media, pengaruh, tapi individu tu sendiri. Kenapa dia boleh terjebak dengan benda ni? sebab dia ni Masalah belajar. Okey, masalah belajar. Apa lagi? Masalah keluarga sampai terbawa-bawa sampai ke sekolah. Okey, semua benda tu berlaku disebabkan apa? Diri sikap sendiri. diri yang sikap diri sendiri. Sikap kita sendiri. Kalau kita pandai menentukan benda-benda ni semua, benda ni baik ke benda ni tak baik, so benda ni tak akan berlaku lah. Betul? Betul. Masalah ni tak akan berlaku. Semua benda masalah yang ada dekat dunia ni bergantung kepada individu tersebut. Kalau individu tu tak nak ambil, dia tak nak benda-benda tu, maka benda-benda ni tak akan berlaku lah. Kan? Itu. Okey, boleh faham? Ada apa-apa nak tanya tentang ni? Tak ada. Gomani tak ada? Tak ada Ustaz, tak ada. Okey, kita pergi yang seterusnya. Cara mengatasi masalah penanggihan dadah. Okey, yang pertama, institusi keluarga. Gomani, macam mana institusi keluarga tu nak selesaikan masalah ni? Macam kalau kita ada masalah ke apa kan, Mm-mm. dengan diri kita boleh Mm-mm. berbincang dengan keluarga, minta nasihat daripada keluarga. Nanti diorang boleh tolong. Kalau mereka tolong dari segi motivasi gitulah. Selebihnya kita sendiri yang buat. Okey, Caesarean? Apa kan? Apa fungsi keluarga? Mak ayah dia ke, abang-abang dia ke, kakak dia ke, adik dia ke untuk selesaikan masalah penagihan dadah ni? Ada orang untuk mendengar keluhan hati lah. Macam setengah orang macam tak ada tempat nak bagi tahu masalah kan. So dengan cara dia bagi tahu family dia ke apa ke, so lepas sikit dia punya stres tu. Okey. Sebab itu nanti kalau kita dah berkahwin, kita dah bekerja, dah berkahwin, dah ada anak-anak. So walaupun kita bekerja, kita kena ada masa juga dengan family kita. Kenapa kita kena ada masa dengan family kita? Sebab itulah kualiti masa kita dengan family kita. Kita boleh dengar cerita-cerita daripada anak-anak kita. Kita boleh dengar cerita-cerita daripada isteri kita. Kan? Dan mungkin ada masalah-masalah yang diorang nak kongsikan dengan kita. Bila kita sentiasa menjadi pendengar dia, so anak-anak kita dia tak cari orang-orang lain untuk jadi tempat dia nak luahkan perasaan. Dia nak cari keseronokan. Sebab dia ada family dia. Okey. Kemudian keluarga ni, sekiranya anak dia berlaku penagihan dadah ni, apa yang dia kena buat? Bimbing dia. Bimbing. Agak-agak awak, orang yang kena dadah ni, keluarga saja boleh bimbing ke ataupun macam mana? Dia memang ketagih orang dadah ni. Kalau dia tak dapat benda tu, dia punya ketagih dia. Macam mana? Apa peranan keluarga?
Bimbing, betul lah bimbing. Tapi nak menyembuhkan tu. Atau dia dekat pusat pemulihan. Hantar dekat pusat pemulihan. Lagi? Lagi Sizrin ada? Sekejap cik, bising lah cik ni. Hai. Oh. Okey, ada lagi? Kau mana ni? tu je lah. Hantar dekat pusat pemulihan, pantau anak-anak dia. Kan? Maksudnya dia bukan biarkan, dia bukan takut. Ada setengah family ni dia tak nak hantar anak-anak dia yang masalah dadah ni sebab takut maruah keluarga. Kan? Takut masa depan anak-anak dia cop sebagai orang kata apa, keluar pusat serenti. Kan? Keluar daripada ADK. So kita tak boleh lah benda macam tu sebab kita yang kena berperanan, bertanggungjawab. Kan? Kalau kita dah ada keluarga nanti, kena bertanggungjawab nak memastikan supaya keluarga kita bebas daripada penagihan dadah ni. Okey. Seterusnya, masyarakat. Apa peranan masyarakat? Apa peranan masyarakat? Menunjukkan sikap yang baik. Contohnya macam seorang masyarakat tu macam macam boleh jadi satu tauladan macam orang masyarakat yang kita tengok kan dari luar. Contohlah kita tengok dekat luar tingkap. Dia jalan, dia jumpa sampah. Dia buang sampah tu dalam tong sampah. Dia walaupun bentuk sikit dia buat, tapi sebenarnya jadi impak yang besar kalau kita ikut. Dengan dadah ni macam seorang ni dia jenis yang macam kena bully je. Tapi dia bukan jenis yang penagih dadah. Besar-besar dia jadi orang yang berjaya gitu. Jadi kita pun bolehlah contohi seorang dari segi sikap dia. Okey, bagus. Sizrin? Masyarakat boleh ambil tindakan macam kalau nampak orang tu isap dadah ke, macam ambil dadah ke, dia boleh report kat orang atasan. Maksudnya tak membiarkan kan? Okey, apa lagi? Sizrin? Apa kat? Bersihkan kawasan-kawasan yang tempat orang melepak dadah tu. Kan? Dia dadah ni bukan orang isap dekat tempat-tempat orang ramai, tak. Dia ada tempat-tempat dia. Kan? Dalam kebun kelapa sawit, dalam lorong-lorong, jalan lorong-lorong. Itulah tempat-tempat pot dia orang. So, peranan masyarakat apa dia? Pantau, bersihkan tempat-tempat macam tu. Buat report. Macam awak kata tadi kan? Okey. Boleh faham dekat tu? Boleh. Faham Ustaz. Okey, yang seterusnya institusi pendidikan. Apa peranan institusi pendidikan? Macam contoh awak di IKM lah. Apa peranan IKM? Mengadakan undang-undang. Mengadakan undang-undang. Setiap kali awak perasan tak waktu di IKM ni, awal SEM atau tengah SEM atau di hujung SEM tu, akan ada ADK datang dengan kerjasama ADK lah, maksudnya daripada IKM kerjasama ADK buat urine test. Tujuan ni untuk apa? Kita ni ada positif atau tidak dengan dadah. Maksudnya nak membasmikan masalah-masalah penagihan dadah di kalangan pelajar. Itulah fungsi institusi pendidikan. Contohnya macam ada undang-undang, peraturan akademik, peraturan asrama yang menyatakan kat situ sekiranya bawa masuk bahan-bahan terlarang seperti dadah dan sebagainya, menggunakan ataupun mengambil, so akan dikenakan tindakan tata tertib. Antara tindakan tersebut apa dia? Dibuang daripada latihan. Okey.
Boleh? Okey, kemudian seterusnya media massa. Apa peranan media massa? Cizril. Peranan media massa. Hmm. Boleh jadi macam pengajaran untuk remaja zaman sekarang lah. Ha. Macam kat Ha. Ha. macam kat surat khabar kan ada macam dia bagi tahu kalau orang sedar ni denda dia apa. Hmm. Lepas tu dekat media teknologi dia bagi video orang kena apa kalau denda dia ni. Awak pernah tengok kan orang kena sebat daripada Nah, pengedar dadah, yang pengedar dadah orang kena gantung. Pernah tengok kan, ada jumpa video kan? ada. Nah, Itu salah satu lah cara nak membendung orang tengok, ui, dia punya hukuman. Ada orang takut dengan benda-benda tu. Selain daripada tu ada motivasi-motivasi yang berkaitan dengan benda-benda dadah ni ataupun ethical kan, untuk mengelakkan masyarakat. Tu saya kata tadi, media massa ni dia ada peranan dia. Kalau media massa ni baik, peranan dia baiklah masyarakat tu. Okey, seterusnya kerajaan. Ya, Gowani, apa peranan kerajaan? menguat kuasa undang-undang, macam kalau penagih dadah ni boleh kena hukuman gantung, sebat. Cizril? Kerajaan tak tahu balik. Pusat serenti tu? Apa Pusat tu? serenti tu apa? Siapa yang buat pusat serenti tu? Cizril? Pusat serenti tu apa? Tak. Siapa yang buat pusat serenti tu? Tak tahu. Kerajaan lah kan? Cizril? Kerajaan yang buat kan? Oh. So itu fungsi kerajaan lah. Menguatkuasakan undang-undang, buat pusat serenti, ada pula apa agensi ADK. Itu semua adalah salah satu cara mementeras tentang masalah penyalahgunaan dadah. Okey. Okey. Ada apa nak tanya tak tentang ni? Tak ada. Okey, kita Tak ada, Ustaz. Isu penyalahgunaan dadah. Okey, Cizril baca dulu yang tu. Yang pertama. Penyalahgunaan dadah dan mengambil dadah atau lebih umumnya segala bahan yang disalahgunakan yang termasuk di bawah kategori dadah seperti heroin, morfin, ganja dan candu serta sebagainya, baik melalui suntikan atau mengisap atau menelan, boleh merosakkan kewarasan akal. Itu isu dia. Penyalahgunaan dadah ni seperti mana yang tadi lah, kategori tadi heroin, morfin, ganja dan semua tadi, candu lah, ubat batuk lah, ada yang guna tahi lembu lah, ada yang apa nama yang sekarang ni orang duk guna, apa nama daun apa? Daun apa tu? Daun ketum. Daun ketum. Dia tak masuk dalam kategori dadah daun ketum tu. Tapi dia simptom dia sama macam dadah. Jadi semua benda tu boleh merosakkan tubuh badan kita, boleh menghilangkan kewarasan akal. Awak pernah dengar kan, ada kes dulu kita pernah dengar bunuh bapak dia. Dia pancung kepala bapak dia bawa kepala bapak dia bubur pergi ke Kuala Lumpur. Pernah dengar kan? Satu yang terbaru ni apa dia bunuh mak dia, dia simenkan di dalam tong ke apa, tak silap saya. Kenapa benda tu berlaku? Sebab isu dia adalah merosakkan kewarasan akal. Dia tak boleh fikir waras lagi. Tindakan dia pun di luar dugaan. Itu masalah orang yang ada tentang penagihan dadah ni. Termasuklah juga kita dengar mak rempit kan. Kenapa dia boleh bawa motor
dengan cara berbahaya. Sebab apa? Sebab waktu tu dia tak boleh nak fikir dah secara logik. Kenapa? Sebab mungkin sebahagian dia tu ambil dadah. Ustaz. Ha, Yang dekat JB tu Ustaz. dekat JB yang mana? Yang kereta Myvi bawa laju. Ha. Itu kan yang langgar apa? Yang langgar sebelum ni, yang langgar Honda tu kan? Yang askar. Tentera. Kan itu polis kata dia positif dadah kan? Awak tengok tak masuk akal pun kalau awak tengok video dia. Dia pergi kan, dia masuk lorong orang, dia masuk apa semua, langgar orang. Sebab dia hilang. Kalau dia tak fikir dah mati ke, sakit ke, undang-undang ke, masalah orang lain ke, dia tak fikir dah. Dia fikir dia je. Sebab tu orang ambil dadah ni, kalau kau awak tengok, kalau dia penari pub tu, kelab malam kan, dia boleh menari daripada malam sampai ke pagi. Itu. Dan saya pernah jumpa orang dadah ni, dia kata tujuan dia ambil dadah ni, dia ambil, tak silap saya waktu tu saya jumpa dia sembang dia pernah ambil, apa nama, syabu. Yang ais tu, yang apa biji-biji ketul tu kan, yang macam diamond tu. Dia pernah ambil tu, dia tujuan dia kata bukan untuk apa pun, untuk buat kerja. Dia boleh, bila dia ambil tu, dia boleh buat kerja tu tanpa henti. Kenapa dia boleh buat macam tu? Sebab dia melemahkan tubuh badan dia. Maksudnya bukan melemahkan macam mana. Badan dia tak ada efek. Merosakkan akal dia. Dia dah tak fikir lain dah. Dia fikir seronok, hayai. Dia fikir tu. Padahal badan kita ni buat kerja, dia kena ada rehat. Dia ada penat dia ada letih dia. Itu. Kan? So nanti kita dalam kerja nanti jangan kita ambil benda-benda macam tu. Kita buat kemampuan dengan tubuh badan kita, dengan semangat motivasi untuk kita bekerja. Okey, yang kedua. Gopani. Kebelakangan ini telah lahir pula suatu gejala lain, iaitu penyalahgunaan gam. Perbuatan menyedut atau menghidu gam sebagai bahan pengganti dadah dengan tujuan untuk menghayalkan serta membawa kepada rosaknya kewarasan akal. Tahu kan orang ambil gam ni macam mana? Tahu. Saya pernah nampak dekat KL, saya pernah nampak di tempat saya dulu di Pulau Pinang, dibubuh dalam satu plastik. Dia hidu plastik tu, dia embur bagi plastik tu kembung. Dia tarik nafas dia yang dalam plastik tu masuk ke melalui hidung dia. Kan? Lepas tu dia hayal, dia sembang pun mengarut. Kan? Dia tak ingat apa dah, rosak akal dia. Dia tak boleh fikir dah. Dia seronok je waktu tu. Tidur dekat mana pun tak ada masalah. Sebab bagi dia selesa macam tu sebab dia tak boleh fikir waras. Kencing pun ikut dan dia. Kan? Dia tak ada malu dah tengok orang tengok ke apa ke. Itu. Sekarang ni bukan gam je. Sekarang ni ada yang terbaru lagi. Dia panggil apa? Daun apa? Sekarang ni daun ketum. Daun ketum kalau belah-belah kampung saya, orang tua-tua, dia guna daun ketum ni, dia rebus daun ketum ni untuk tenaga badan dia. Orang tua-tua kata lah, saya pun tak pasti. Orang tua-tua kata daun ketum ni cuci darah. Kan? Tapi orang kita sekarang ni, orang muda ni, dia inovasikan daun ketum tu. Dia campur apa, tak tahulah, saya pernah dengar orang kata campur dengan air Coca-Cola, campur dengan ubat batuk, campur dengan apa nama nyamuk. Kan? Yang salah tu. Sebab tu kerajaan Malaysia meletakkan daun ketum tu adalah salah. Kan? Itu. Jadi senang cerita lah. Ke depan-depan ni mungkin ada lagi benda-benda yang kita dengar inovasi daripada orang yang masalah ni. Benda-benda lain. Dulu pernah kita dengar tai lembu kan? Isap tai lembu. Kan? Dia kata, saya pernah sembang nanti, dia kata, Ustaz, tai lembu ni, dia yang dah jatuh lama tu dah tak ada makna dah.
Dia kata yang bagus dia tu yang baru nak keluar tu. Oh. Jatuh tu dia pekup dengan tempurung yang ada lubang kan. Awak tahu kan tempurung tu. Tempurung tahu dia. Yang kulit apa nama? Kulit kelapa tu kan. Kulit kelapa isi yang keras tu. Dia ada yang ada lubang tu. Dia tekuk yang tu dia bau hidu yang tu. Oh dia kata. Sting aja. Dia steam. Itulah. Ada yang macam tu. Jadi nak cerita dia macam mana sekalipun ke depan orang guna apa lain daripada yang dadah bentuk chemical ni apa semua. Walaupun bahan asli ke apa ke, benda tu tetap salah. Sebab isu dia merosakkan tubuh badan. Walaupun dia kata untuk kerja, tapi kena ingat lama-lama badan dia hanya bergantung dengan benda tu. Orang ambil dadah ni, ke mana pun dia akan bergantung dengan dadah. Betul. Okay, faham? Okey, yang ketiga, Sijirin. Faham. Peningkatan gejala HIV ataupun AIDS yang rapat kaitannya dengan penyalahgunaan dadah juga semakin serius dewasa ini sehingga pihak yang berkuasa menganggapnya sudah sampai ke tahap darurat. Okey, kenapa HIV ni? HIV ni awak tahu daripada mana asal dia? Jangkitan dia daripada mana? Nyamuk. HIV ni. Darah. Asal penyakit kelamin ini dia berjangkit, dia menular adalah berdasarkan hubungan kelamin orang yang tak berkahwin. Macam serambang. apa lama lagi? Pondan. Kan? Itu. Tapi kenapa dia menular melalui penyalahgunaan dadah ni? Sebab orang suntikan yang HIV ni dia ambil dadah, dia suntik, jarum tu dia kongsikan. Itulah puncanya dia kena penyakit HIV ni dia tak ada ubat. Kat masa ni tak ada ubat lagi. Dia kena tu dia rosakkan darah putih. Darah putih ni apa dia? Dia bantu kita untuk apa nama merawat kita punya tubuh badan kita, sekiranya badan kita ada masalah. Kalau kita ada luka-luka, darah putih ni yang bantu kita. Sebab tu kita rasa sakit. Jadi orang ada kuman HIV ataupun AIDS ni, kalau dia ada dalam badan dia, kalau dia ada luka-luka, luka tu tak boleh sembuh. Sebab darah putih tu habis dimakan oleh virus HIV ni. Dia tak boleh sembuh. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk sehingga menyebabkan dia mati. Itu bahaya dia tu. Kan? Sebab tu kita kalau boleh, bukan kalau boleh, wajib kita elak diri kita daripada mengambil dadah ni. Jangan duk ambil sebab membahayakan kita. Dalam masyarakat kita panggil apa orang ambil dadah ni? Sampah masyarakat, betul? Kan? betul. Itulah maksud sampah Ustaz, masyarakat. Tak ada guna. ada kelas ni Ustaz. Okey, sikit lagi nak habis dah. Ada 3 slide Okey, seterusnya. Okey. Apa pandangan anda terhadap perbuatan mengambil dadah? Bagi setengah golongan seperti ahli sukan, pekerja-pekerja buruh, nelayan dan sebagainya untuk menambah kekuatan mereka supaya mereka lebih kuat untuk bekerja. Apa kita punya pandangan untuk orang yang macam ni? Patut ke tak patut? Govani dulu. Siziran lah. Okey. Tak perlu. Govani dulu. Tak patut. Tak patut. Sebab apa tak patut? Tapi dia kata untuk dia buat kerja. Tak boleh sebab kalau macam dah tua nanti dia akan beri efek kepada badan. Bukan kata tua, tak tua pun dah efek. Betul? Itu lama sangat. Orang biasa pun tak ambil dadah pun tua pun efek badan juga. Kan? Okey, Sizirin, apa awak rasa? Patut ke tak patut? Tak patut. Sebab apa tak patut? Sebab nanti dia akan biasakan diri dia dengan dadah tu. Okey. So
So nanti dia nak kerja, dia kena ambil benda tu. Tak ada duit, dia terpaksa lah macam meragut ke apa ke. Itu masalah orang macam ni. Tak ada duit, gaji tak dapat lagi, dia akan cari cara lain macam mana untuk dapatkan dadah ni. Sebab dia dah bergantung dengan dadah kan. Satu lagi Betul. kenapa dia tak patut, dia tak boleh ambil benda ni. Sebab apa? Dosa. Dosa itu daripada agama. Kalau undang-undang? Melanggar undang-undang kan yang ditetapkan oleh kerajaan kan. Kan? Ada cara lain banyak lagi yang kita boleh buat untuk bagi tenaga badan kita ni. Secara neutralnya, kita kena tidur awal, malam, rehat yang cukup, barulah kerja kita efektif. Betul? Betul. Okey, kita pergi seterusnya. Masa pun nak habis dah. Okey, kesimpulan. Sizrian dulu. Penagihan dan pergantungan terhadap dadah ialah satu masalah serius yang kini melanda segenap lapisan manusia di dunia. Ketagihan dadah adalah penyakit sosial yang boleh mengancam keselamatan, kesejahteraan negara dan merosakkan maruah diri serta meruntuhkan institusi masyarakat. Okey. Gimana? Nombor 2. Ancaman yang dibawa oleh masyarakat dan negara menyebabkan kerajaan Malaysia mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor 1 negara. Selaras dengan matlamat menghapuskan ancaman dadah dan mengenakan hukuman mati, mendatori ke atas pengedar dadah sekiranya jumlah dadah yang ditangkap melebihi had yang ditetapkan. Berapa had dia? Ni Govani. Tak tahu Encik, saya tak tahu. 100 gram. 100 gram. Kalau dalam tangan kita ada 100 gram, kita bawa walaupun kita tak ambil, kita akan dikenakan hukuman mandatori. Maksudnya gantung sampai mati. Gantung sampai mati. Tak ada belas kasihan bagimu. Tu kita kena ingat. Kena jaga-jaga benda tu. Sebab kalau bawa 100, macam mana Ustaz? Macam mana? Kalau bawa 100 gram? Bawa 100 gram, mungkin kita kena hantar ke pusat serenti. Tindakan undang-undang lain lah. Pemulihan, maksudnya kita kena masuk pasal pemulihan. Dalam berapa bulan. Kalau tak silap saya lebih kurang 6 bulan. Kalau tak silap saya lah. Kan? Dalam pusat serenti tu adalah aktiviti-aktiviti yang kita kena buat. Orang yang menagih dadah ni, yang kena tangkap. Rugi hidup kita. Dalam masuk 6 bulan, duduk dekat luar menagih dadah pula. Kan? Habis gitu je umur kita. Okey. So, selain daripada kesimpulan ni, apa yang kita dapat? Govani. Terdapat faktor-faktor penyebab dia. Itu masalah dah ni juga ada dia punya jalan penyelesaian dia. Akhirnya melalui media masa, motivasi daripada keluarga. Okay. Selain daripada tu apa dia? Keluarga tu semua pendorong daripada luar. Diri kita tu sendiri sebenarnya pendorong dalaman. Kita kena protect diri kita. Boleh faham? Boleh. Okey, Sizrin, apa yang awak dapat dalam perbincangan kita hari ni? Dapat tahu dadah tu berapa banyak, dapat tahu pasal denda hukuman mati apa semua tu. Lepas tu dapat tahu apa punca-punca dia, dapat tahu cara mengatasi. Okey, dadah ni patut ambil ke tak? Tak. Okey, dadah ni boleh kita ambil. Tapi jangan salah guna lah. Jangan salah guna. Kena dapat nasihat daripada doktor. Kalau tak dapat nasihat daripada doktor, kita kena baca dulu dia punya instruction. Instruction dia ataupun manual tentang cara penggunaan ubat tersebut. Jangan kita lebih. Sebab dia akan masalah kepada tubuh badan kita. Betul? Betul. Okey, so yang seterusnya. Okey, buat latihan ni. Nanti hantar kat saya.
Okey, saya nak latihan ni, Govani dengan Caesarean masukkan dalam team boleh? Boleh kot. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, salin dulu. Saya screenshot je. Screenshot. Okey. Govani? Govani tengah salin Screenshot. Screenshot. Okey, cara nak masukkan dia saya tunjukkan. Sekejap. Okey, cara dia korang pergi dekat team. Masuk dekat sini. Ni kan. CWN ambil yang kod korang punya. Subjek kursus. CWN 30031 masalah dan isu moral. Okey, nampak kan? Nampak Ustaz. Caesarean nampak Nampak. Okey, tekan ni. Dia akan pergi dekat file ni. Okey, saya buat siap-siap. Latihan pengukuhan masalah dadah. Okey. Okey, masukkan dalam ni. Masukkan dalam folder ni. Latihan pengukuhan masalah dadah. Cara dia, korang pergi dekat upload ni. Butang upload ni, upload file. Tekan file, ambil dokumen yang awak buat tadi tu. Tekan, masukkan. Open. Nanti dia masukkan terus macam ni. Okey? Cuma dekat nama dokumen tu, dekat nama dokumen korang tu, tulis nama masing-masing dengan tajuk dia. Latihan pengukuhan masalah dadah. Caesarean. Boleh Boleh tak? Boleh Ustaz. Faham tak? Faham. Okey. So ada apa-apa lagi tak nak tanya? Tiada. Ke mana ni? Tahu ke? Tak dengar? PDF ke? Apa dia? Hantar dalam PDF ke? Word pun boleh, tak ada masalah. Buat dalam bentuk Word lah. Buat dalam bentuk Word. Okey, hantar dekat saya. Sebelum tarikh berapa ni? 12. 12. Boleh? Nanti saya tengok ada dalam tu. Nah, jangan email lah. Hantar terus masuk dalam tu. Okay. Okey, so kita dah di penghujung. Saya pun tak ada apa-apa. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Tak ada. Okey, so saya harap korang semua good luck lah. Terima kasih kerana join kelas pada hari ini. So kita akan jumpa pada besok pula. Okey? Okay. Masa yang sama. Okey, terima kasih kepada semua. So selamat petang. Jumpa lagi. Encik. Okey, bye. Bye.